Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kali ini saya membicarakan tentang konsep maksum para rasul. Apakah yang dimaksudkan maksum? Maksum maksudnya terpelihara. Dan apakah yang dimaksudkan apabila dikatakan para rasul bersifat dengan sifat maksum? Ada dua pendapat yang besar yang saya ambil di sini. Pendapat yang pertama menyatakan bahawa maksum para rasul ini mereka adalah terpelihara daripada melakukan kesalahan ataupun dosa dalam menyampaikan dakwah yang Allah telah wahyukan kepada mereka. Jadi apa yang mereka sampaikan menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Rasul ini maksum daripada melakukan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil dalam semua keadaan. Persoalan yang dikaitkan dengan konsep maksum di sini ialah sekiranya para rasul adalah bersifat maksum, terpelihara daripada melakukan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar dalam kehidupan mereka, mengapakah kita dapati ada para rasul yang termaktub ceritanya dalam Al-Quran mereka melakukan kesalahan? Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah pun dijelaskan dalam Al-Quran melakukan beberapa kesalahan. Jadi bagaimana kita nak kaitkan sifat maksum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul ini dengan kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan? Sidang jemaah, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dimaksudkan maksum para rasul ini bukan bererti para rasul tidak melakukan kesalahan langsung. Saya boleh bagikan maksum ini kepada tiga bentuk. Yang pertama, para rasul sebagai manusia biasa ini mereka juga tergolong dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khair khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat kepada Allah SWT. Dan apabila kita katakan para rasul ini maksum, ini berarti juga mereka bukan tidak melakukan kesalahan. Namun demikian, sifat maksum ini kita boleh bahagikan pada tiga. Yang pertama, mereka melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu dilakukan sebelum kenabian. Yang kedua, mereka melakukan kesalahan sama ada sebelum kenabian ataupun selepas kenabian. Namun demikian, kesalahan itu diperbetulkan serta-merta oleh Allah SWT agar mereka sedar mereka telah melakukan kesilapan dan kesalahan, dan mereka bertaubat kepada Allah SWT dan kesalahan ini. Yang ketiga, mereka tidak melakukan kesalahan langsung dalam kehidupan mereka. Ini tiga kategori yang boleh saya bagikan. Namun demikian, kategori yang ketiga, mereka langsung tidak melakukan kesalahan, saya tidak dapat untuk memberikan contoh tersebut, sebab tidak ada cerita dalam Al-Quran yang menyatakan bahawa penjelasan secara terperinci dalam Al-Quran bahawa Nabi ini langsung tidak melakukan kesalahan. Namun demikian, tentang perkara yang pertama dan kedua ini ada beberapa contoh yang boleh saya berikan. Yang pertama, para rasul ini maksum, namun mereka melakukan kesalahan sebelum mereka dilantik menjadi rasul ataupun menjadi nabi. Contoh yang terbaik ialah
contoh yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana Nabi Musa berada di Mesir, Nabi Musa dibesarkan di Mesir. So apabila baginda meningkat remaja, ada percanggahan, perselisihan di antara Bani Israel, keturunan Nabi Musa, dan juga orang Kipti Mesir. Lalu berlakulah pergaduhan di antara dua orang daripada Bani Israel dan daripada orang Kipti Mesir. Dan Nabi Musa alaihissalam cuba untuk meleraikan perkara ini. Perkara ini ada diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 15 hingga ayat 17, dan juga ada diceritakan dalam Bible, dalam Exodus chapter yang kedua ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15, di mana Allah SWT menjelaskan ketika mana Nabi Musa AS masuk ke Madinah, ke bandar. Dia nampak dua orang bergaduh. Satu dia berkelompok Bani Israel, satu dia berkelompok Qibti. Apabila Nabi Musa cuba meleraikan, dan berlakulah pergelutan, perbalahan, dan Nabi Musa tumbuk orang ini, lalu beliau jatuh tersungkur mati. Jadi kesalahan Nabi Musa alaihissalam ini membunuh, walaupun boleh dikategorikan membunuh tanpa sengaja. Namun perbuatan ini telah menyebabkan kematian pemuda tersebut. Nak gambarkan bahawa berlakunya kesalahan, dan kesalahan ini berlaku sebelum kenabian Nabi Musa alaihissalam. Contoh yang kedua boleh saya berikan ialah apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah, diberikan seorang hamba yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sebenarnya adalah orang yang merdeka. Ketika mana beliau keluar bersama dengan ibunya, beliau diculik, kemudian beliau dijual. Antara itu beliau menjadi hamba abdi. Namun ayah dia Harithah mencari-cari di manakah Zaid. Akhirnya apabila Zaid telah meningkat remaja, Harithah dapat bertemu bahawa Zaid tinggal bersama dengan Nabi Muhammad. Perkara ini berlaku sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Lalu Harithah meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memulangkan Zaid kepada beliau dan keluarganya, dan beliau sanggup membayar berapa harga yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, kita serahkan perkara ini kepada Zaid. Sekiranya Zaid ingin pulang kepada kamu, kamu ambillah dia tanpa sembarang bayaran. Tapi sekiranya Zaid ingin tinggal bersama dengan aku, janganlah kamu halang. Harithah amat bergembira dengan cadangan Nabi Muhammad ini. Pastinya mana-mana anak yang telah berpisah dengan keluarganya ingin tinggal bersama dengan keluarganya. Lalu disampaikanlah cadangan ini kepada Zaid. Namun akhirnya Zaid memilih untuk tinggal bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ketika itu baginda belum dilantik menjadi nabi, lantaran akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tindakan Zaid ingin tinggal terus bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ayahnya Harithah telah pun meminta untuk beliau kembali pada keluarganya, lalu Rasulullah SAW membawa Zaid keluar ke masyarakat seraya berkata, bermula pada hari ini bukan lagi Zaid bin Harithah, tetapi Zaid bin Muhammad. Namun setelah Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi nabi, tak lama lepas itu turunlah ayat Quran dalam surah Al-Ahzab. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Ahzab ayat yang keempat hinggalah ayat yang kelima. Saya petik sebahagian daripada ayat tersebut, di mana Allah perintahkan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka ataupun binkanlah mereka dengan nama ayah mereka, yang dengan demikian itu dialah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila turunnya ayat ini, Nabi Muhammad keluar lagi kepada masyarakat dan bagi tahu bermula daripada hari ini bukan lagi Zaid bin Muhammad tetapi Zaid bin Harithah. Ini adalah contoh
bagaimana kesalahan para rasul dilakukan sebelum kenabian. Perkara yang kedua, kesalahan dilakukan selepas kenabian. Kesalahan dilakukan selepas para rasul ini dilantik menjadi rasul. Namun demikian, kesalahan tersebut diperbetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kesilapan ini disedari oleh Nabi tersebut dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak contoh-contoh yang boleh saya berikan. Contoh yang pertama, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda berdakwah kepada pemuka ataupun pemimpin tertinggi Quraisy, mengajak mereka kepada Islam dengan harapan sekiranya pemimpin-pemimpin ini memeluk agama Islam, maka akan mudahlah Islam tersebar di kalangan masyarakat Arab Quraisy ketika itu. Dalam keadaan kesibukan Nabi berdakwah ini, tiba-tiba datang Abdullah bin Maktum. Dan Abdullah bin Maktum, beliau adalah seorang yang telah beragama Islam, namun beliau buta. Kedatangan beliau untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa persoalan berkaitan dengan agama. Namun demikian, kesibukan Nabi dengan harapan bahawa mereka ini adalah pemimpin Quraisy yang perlu difokus dalam dakwah agar memudahkan dakwah. Lalu Rasulullah berpaling muka, turunlah ayat Quran, abasa wa tawalla an ja'aul a'ma, hinggalah ayat berikutnya. Kamu berpaling muka di kala mana kamu didatangi oleh seorang yang buta. Nabi Muhammad berpaling muka dalam keadaan Abdullah bin Maktum tidak menyedari sebab Abdullah bin Maktum tidak nampak. Namun demikian Allah tegur, tidak sepatutnya perkara ini berlaku. Perlu didahulukan orang yang telah pun beriman. Sebab mereka ini telah pun beriman, mereka datang untuk membersihkan hati mereka. Namun orang yang kita sangkakan mereka ini mungkin belum bantu kita dalam medan dakwah, belum tentu mereka ini akan membersihkan jiwa mereka untuk beriman kepada Allah SWT. Dari teguran ini, Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak melakukan tindakan sedemikian rupa. Berarti kesalahan ini serta merta ditegur oleh Allah SWT agar Nabi Muhammad sedar kesilapan yang berlaku. Contoh yang kedua yang boleh saya ambil ialah ketika mana peperangan Badar berlaku. Apabila umat Islam mendapat kemenangan dan beberapa tentera ataupun orang daripada pihak kafir Quraisy tertawan. So apabila tawanan perang ini telah pun ditawan oleh umat Islam, apakah yang perlu dilakukan terhadap tawanan perang? Sayyidina Umar mencadangkan, ya Rasulullah, mereka inilah musuh-musuh Islam, mereka inilah orang yang memerangi Islam, perlu kita bunuh mereka. Namun Abu Bakar memberikan cadangan, wahai Rasulullah, mereka ini adalah kaum kerabat kita juga, mereka ini adalah saudara mereka kita juga. Seandainya kita bunuh, mereka inilah ahli keluarga kita juga. Mengapa tidak? Kita cadangkan, sekiranya mereka ada duit, mereka membayar tebusan. Mereka yang tidak ada duit, mereka yang ada ilmu, mereka boleh mengajar anak orang Islam hinggalah mereka pandai. Jadi tebusan dan juga ilmu ini perlu tebusan ataupun mengajar ilmu pada orang Islam, antara tebusan yang boleh mereka lakukan untuk membebaskan diri mereka. Akhirnya Rasulullah SAW setuju dengan cadangan ini. Namun turun ayat Quran dalam surah Al-Anfal ayat 67 hingga 68. Maka li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardi turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak sepatutnya bagi seorang nabi untuk mempunyai tawanan perang sebelum dia dapat melumpuhkan musuh di muka bumi ini. Kamu menghendaki harta di dunia, sedangkan Allah SWT mengharapkan, menghendaki pahala di akhirat untukmu.
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apabila turunnya ayat ini, Rasulullah dan Abu Bakar menangis, merasakan bahawa ayat ini turun teguran ke atas baginda. Walaupun setengah ulama sirah menafsirkan ayat ini bukan berarti kesalahan Nabi, namun apa yang saya nak tekankan kat sini, ada cadangan bahawa tindakan bunuh terhadap mereka ini seolah menggambarkan tindakan memberikan tebusan pada mereka ini tidak tepat dengan ayat Quran. Sekiranya kita mengambil pendapat ini, inilah gambaran bahawa teguran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga, turunnya surah At-Tahrim, ya, di mana ada dua pandangan kisah ini. Sama ada Rasulullah SAW mengharamkan madu ke atas baginda, ataupun kisah di antara Rasulullah SAW dengan Maria Qibtiyah dan juga Hafsah. Cuma saya cenderung untuk membicarakan lebih detail tentang kisah pengharaman madu. Aisyah dengan Hafsah telah pun bersepakat bahawa kedua-duanya tidak berapa suka dengan bau madu. Tidak suka dengan bau madu. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum madu di rumah salah seorang isteri baginda, dan kedua-dua Hafsah dan Aisyah telah pun berpakat sekiranya Rasulullah pulang dalam keadaan mulutnya berbau madu, katakan, kami tak suka bau ini. Dan apabila isteri Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, Rasulullah makan apa ini? Minum apa ini? Rasulullah SAW menjelaskan, saya baru saja minum madu. Kemudian Hafsah menyatakan bahawa saya tak suka bau ini. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, bermula pada hari ini aku haramkan madu ke atas diriku. Turunlah ayat Quran dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapakah kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan ke atas kamu? Tabtaghi mardata azwajik. Apakah kamu mengharapkan mencari kesenangan isteri-isteri kamu? Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teguran Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mengharamkan perkara yang haram. Mengharamkan perkara yang halal tidak boleh, mengharamkan perkara yang halal juga tidak boleh, ya. Kedua-duanya sama. Menghalalkan yang haram tidak boleh, mengharamkan yang halal pun tidak boleh. Jadi Allah tegur Nabi Muhammad apabila mengharamkan madu ke atas baginda. Contoh yang keempat, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika mana Nabi Yunus berdakwah di Ninawa, dan setelah dakwahnya dalam jangka yang panjang tidak ada orang beriman, bahkan dakwah Nabi Yunus ditolak oleh orang ramai. Lalu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum Allah memerintahkan baginda melakukan demikian. Akhirnya kisah Nabi Yunus alaihissalam dihukum oleh Allah SWT, ditimpakan balasan dengan ditelan oleh ikan. Anda boleh rujuk dalam surah Al-Anbiya ayat 87 hingga ayat 88, ya, di mana Nabi Yunus ditelan oleh ikan, berada dalam perut ikan selama beberapa hari. Ada perbezaan pendapat pandangan dalam Al-Quran dan juga Bible. Al-Quran menyatakan baginda berada dalam perut ikan lebih kurang dalam beberapa hari, ya. Tafsiran ulama menyatakan bahawa dalam 3 hari. Namun dalam Bible menyatakan bahawa Jonah, tuan-tuan boleh rujuk dalam Jonah chapter yang pertama ayat 3 hingga 4, bahawa Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama lebih kurang 40 hari. Cuma apa yang saya nak gambarkan ialah kita tinggalkan perselisihan di antara jumlah hari tersebut. Namun apa yang digambarkan ialah teguran Allah kepada Nabi Yunus kerana meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan oleh Allah SWT. Berbeza dengan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah SWT untuk meninggalkan kaumnya agar membuat kapal, kerana kaumnya sudah tidak ada lagi yang beriman. Lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is minhu. Wahai Nabi Nuh, tidak ada daripada kaummu yang akan beriman selepas ni. Janganlah kamu gundah gelana, janganlah kamu bersedih.
Jadi Allah perintahkan Nabi Nuh tinggalkan mereka dan bersedia untuk berhadapi bah dengan membuat kapal. Ini contoh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para anbiya selepas kenabian. Demikian juga contoh yang paling masyhur ialah kesalahan Nabi Adam AS. Kesalahan Nabi Adam AS memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Cerita ini ada dalam Al-Quran, cerita ini juga dalam Bible. Dalam Bible tuan-tuan boleh rujuk dalam Genesis chapter yang kedua ayat yang ke-15 hingga chapter yang ketiga ayat yang ke-17. Dalam surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 36 Allah SWT menjelaskan, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ayat yang saya nak tekankan di sini ialah penghujung ayat yang ke-35, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu dekati pohon ini, sekiranya kamu makan pohon ini, nescaya kamu tergolong bersama dengan orang yang rugi ataupun orang yang melakukan kesalahan. Kamu menzalimi diri kamu sendiri. Dan akhirnya Nabi Adam melakukan kesalahan dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Namun dalam Al-Quran menjelaskan bahawa Nabi Adam bertaubat kepada Allah SWT. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam bertaubat kepada Allah SWT, lalu Allah terima taubatnya. Jadi inilah contoh-contoh kesalahan para anbiya yang dilakukan selepas kenabian, namun kesalahan ini diampunkan oleh Allah SWT. Jadi 3 kategori tadi. Yang pertama, kesalahan dilakukan sebelum kenabian. Yang kedua, kesalahan dilakukan selepas kenabian, namun kesalahan itu diperbetulkan oleh Allah SWT agar para rasul menyedari kesilapan berlaku dan mereka bertaubat kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, para rasul ini maksum tanpa melakukan sedikit pun kesalahan. Dan yang ketiga ini saya tidak ada contoh yang dapat saya berikan kerana Al-Quran tidak ada mendetailkan tentang kisah ini. Inilah gambaran bagaimana tafsiran, penjelasan para rasul maksum. Jadi persoalan yang timbul, konsep maksum bukan bererti tidak melakukan kesalahan langsung. Namun demikian, sekiranya mereka melakukan kesalahan, kesalahan ini diampunkan oleh Allah SWT apabila mereka bertaubat setelah Allah tegur mereka. Sekian saja untuk kali ini. Semoga kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.